Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Azizah binti Mat Gani. Hari ini kita akan belajar bidang pembelajaran yang kelima iaitu genetik dengan standard kandungannya 5.1 iaitu pembahagian sel. Apa yang kita nak belajar dalam bab ni ya? Okey, baik. Kat sini murid-murid akan dapat menerangkan gen asid deoksiribonukleik iaitu deoksiribonukleik asid, DNA dan juga kromosom dalam nukleus. Yang kedua, murid akan dapat membanding dan membezakan mitosis dan juga meiosis. Dan yang ketiga, mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Murid-murid pernah tak dengar perkataan gen, DNA dan kromosom? Okey, ini ialah gambar bagi struktur-struktur yang akan kita pelajari. Murid-murid mesti ingat lagi kan, unit asas yang paling kecil dalam suatu organisma adalah sel. Okey, jadi ini adalah satu sel. Okey, yang ni ya. Okey, di dalam sel terdapatnya nukleus. Okey, mana nukleus? Okey, ini adalah nukleusnya. Okey, dan di dalam nukleus ni sekiranya kita zoomkan lagi, kita akan dapat struktur kromosom. Okey, ini adalah kromosom. Okey, dalam kromosom dia terdapatnya DNA dan akhir sekali dalam DNA terdapat gen iaitu unit asas bagi pewarisan. Yang ni yang kita akan belajar dengan lebih terperinci lah. Okey, seterusnya. Okey, kita akan tengok satu persatu penjelasan bagi struktur tersebut. Yang pertama adalah kromosom. Okey, ini adalah kromosom. Okey, nampak ni bentuk X macam ni. Okey. Kromosom adalah struktur berbenang halus dan terdiri daripada asid nukleik dan juga protein serta panjang dan berlingkar. Okey, yang kamu nampak struktur X ni apabila dia dah berlingkar. Okay, jadi kita akan nampak dia lebih tebal. Okay. Dan dia berada di dalam nukleus. Okay, seterusnya. Okay, ialah DNA. Okay, mana DNA? Okay, kat sini adalah DNA. Di sini adalah DNA. Okay, apa itu DNA? DNA ni terdiri daripada unit-unit asas yang dikenali sebagai nukleotida. Yang mana setiap unit nukleotida terdiri daripada 3 komponen iaitu gula deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okey, seterusnya DNA terdiri daripada 2 rantai polinukleotida. Ini satu polinukleotida. Okey, sebelah sini satu polinukleotida yang berpintal secara anti-selari antara satu sama lain untuk membentuk struktur yang dikenali sebagai helix ganda 2. Okey, jadi DNA ni dikenali sebagai struktur helix ganda 2. Okey, seterusnya kita tengok pula gen. Okey. Ini adalah gambar animasi di mana gen tu disambungkan membentuk DNA. Okey, gen ini ialah unit asas bagi pewarisan. Okey, menentukan ciri-ciri bagi setiap individu. Okey, dan dia mengawal ciri-ciri yang diwarisi serta tersusun sebagai segmen pada DNA di sepanjang DNA tersebut. Okay, kalau tengok, ini adalah DNA kita yang struktur helix tadi. Dan kat sini awak akan nampak gen dia tersusun secara berpasangan. Okay, nampak tu. Okay, ini adalah gen. Okay, seterusnya kita ada struktur bagi suatu kromosom yang mana satu kromosom ni dia terdiri kalau sebelah lengan dia adalah satu kromatik. Okay, sebelah lagi pun satu kromatik. Dan dia adalah dikenali juga sebagai kromatik kembar yang mana dihubungkan dengan tengahnya adalah sentromer. Okey, yang mana kat sini
Setiap kromosom mempunyai beberapa jenis gen, iaitu sehingga 200 sehingga 300 gen bagi setiap kromosom. Okey, satu gen yang memprogramkan warna kulit ni contohnya satu gen yang memprogramkan warna kulit, satu gen yang memprogramkan warna rambut. Banyak lagi lah, warna kulit, warna rambut. Okey. Ini adalah kaitan antara kromosom, DNA dan juga gen. Okey, setiap spesies di dunia ni mempunyai bilangan kromosom yang tetap. Okay, iaitu sel somanya yang normal mengandungi 46 kromosom. Ini bagi manusia lah. Bagi manusia, sel soma yang normal mengandungi 46 kromosom. Dan setiap kromosom wujud secara berpasangan mengikut bentuk dan saiz yang serupa. Okey, pasangan kromosom ni dikenali juga sebagai kromosom homolog. Okey, dan kromosom homolog manusia adalah disusun berdasarkan bentuk dan saiznya. Okey. Ini adalah di dalam sel manusia, iaitu kromosomnya boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama adalah autosom dan yang kedua adalah kromosom seks. Okey, autosom ni dia membawa gen yang mengawal sifat seperti warna mata, kebolehan menggulung lidah dan juga jenis rambut dan banyak lagi lah. Okey, manakala kalau kromosom seks ni pula dia hanya membawa gen yang menentukan jantina sama ada lelaki atau perempuan. Okey, iaitu dia ada dua jenis kromosom. Yang pertama adalah kromosom seks X dan juga kromosom seks Y. Okey, jadi autosom ni adalah kromosom selain daripada kromosom seks lah. Senang ceritanya. Okey. Seterusnya, ini adalah kariotip bagi manusia. Kariotip ni adalah susunan ataupun jujukan kromosom yang disusun berdasarkan bentuk dan saiz. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kromosom ini disusun secara berpasangan. Nampak ni pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga. Okey, dan semua pasangan ni disusun mengikut bentuk dan juga saiz. Kalau nampak saiz dia lebih kurang sama. Okey. Dan di sini kita ada 23 pasang kromosom kesemuanya. Kalau kita nampak kat sini 1 hingga 22. Kemudian kita ada kromosom yang ke-23. Okey. Dekat sini kalau kita nampak 22 pasang kromosom ni, ini adalah autosom. Okey. Manakala pasangan kromosom yang ke-23 adalah kromosom seks. Okey, ini pun adalah kromosom seks. Okey, cuma bezanya bagi lelaki, kromosom seks dia adalah XY. Yang mana kalau kita tengok dari segi bentuknya dan saiznya, X ni lebih besar dan lebih panjang berbanding dengan kromosom Y. Okey, manakala untuk kariotip bagi perempuan, pasangan kromosom yang ke-23-nya adalah XX. Iaitu kromosom seksnya adalah XX. Kalau tengok bentuknya pun sama je. Ni nampak ni bentuk kromosomnya. Okey, so itu adalah kariotip bagi manusia. Okey, seterusnya kita tengok proses pembahagian sel. Yang pertama yang kita akan belajar iaitu mitosis. Apakah itu mitosis? Okey, mitosis ialah proses pembahagian sel yang membentuk dua sel anak yang seiras. Bukan anak baby tu ya, tapi sel. Sel tu bila dia berpecah jadi dua, kita panggil dua sel tu adalah sel anak. Dan dia adalah seiras. Kemudian dengan setiap satunya mengandungi bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama dengan sel induk. Okey, berlaku di dalam sel soma, di dalam badan manusia dan juga haiwan. Ingat lagi, sel soma adalah semua sel dekat badan kita kecuali pada organ pembiakan ataupun sel gamet. Okey, dan untuk tumbuhan pula biasanya berlaku di tisu meristem. Seperti di hujung akar dan juga pucuk tumbuhan. Okey, ini adalah fasa kitaran untuk peringkat proses mitosis
Yang mana di sini kalau kita perhatikan dia ada fasa G1S, G2, kemudian diikuti oleh yang berwarna kuning iaitu fasa pembahagian sel. Okey, sebenarnya kat sini kita akan belajar dengan lebih terperinci tentang fasa pembahagian sel yang warna kuning inilah. Okey, yang mana untuk G1S dan juga G2 ini semua terkandung dalam interfasa iaitu fasa untuk pertumbuhan dan juga replikasi DNA bagi kromosom tersebut. Okey? Jadi kita akan tengok satu persatu lepas ni. Okey, cuma saya nak terangkan di sini untuk memudahkan kita ingat bagi proses mitosis, saya nak bagi satu petua. Okey, iaitu kita mula dengan huruf di depannya iaitu P, M, A, T. Itu ikut susunannya lah. Okey, jadi PAPMAT. PAPMAT. P, profasa, M, metafasa, A, anafasa, T, telofasa dan akhir sekali kita ada cytokinesis iaitu proses pembahagian cytoplasma. Okey, dan kitaran ni sentiasa berulang dan juga berulang sepanjang hayat kita dan juga sepanjang proses pertumbuhan organisma. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok di sini saya akan tunjukkan satu animasi interaktif. Proses mitosis menggunakan satu program interaktif virtual reality iaitu Viative program. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, ini ialah program Viative yang menunjukkan proses mitosis yang berlaku dalam sel manusia. Okay, cikgu klik pada sel manusia dan cikgu akan klik pada satu selnya untuk melihat proses mitosis yang berlaku. Okey, di sini kita akan dapati beberapa fasa yang terdapat dalam kitaran proses mitosis tersebut. Okey, jom kita tengok satu persatu proses yang berlaku. Okey, cikgu akan klik pada label on untuk melihat setiap proses yang berlaku dalam setiap fasa. Okey, fasa yang pertama adalah G1, iaitu fasa pertumbuhan. Okey, di sini kromosom mengalami pertumbuhan dan bersedia untuk pembahagian sel. Okey, seterusnya kita tengok fasa kedua iaitu fasa S, yang mana di sini berlakunya replikasi DNA. Okey, seterusnya adalah fasa G2, iaitu masih lagi kromosom mengalami pertumbuhan dan bersedia untuk pembahagian sel bagi fasa seterusnya. Okey, seterusnya kita akan masuk ke bahagian terpenting iaitu profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okey. Pada peringkat profasa, okey, kita akan nampak kromosom memendek dan juga menebal dan menjadi jelas kelihatan. Setiap kromosom ni terdiri daripada dua kromatid yang bercantum pada sentroma. Gentian gelendung mula terbentuk dan sewaktu ni membran nukleus dan nukleolus akan terurai. Okey, seterusnya masuk kepada fasa metafasa. Okey, semasa ni kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Okey, nampak ni satah khatulistiwa. Gentian gelendung melekat pada sentroma. Okey. Seterusnya peringkat anafasa. Sewaktu peringkat anafasa, sentroma membahagi kepada dua dan setiap kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel bertentangan ataupun kita namakan dia sebagai pengutuban. Seterusnya akhir sekali adalah telofasa iaitu semasa peringkat ni kromatik sampai ke kutub pertentangan, membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Okey, itu sahaja yang sampai situ dan kita akan tengok ada tambahan sedikit lagi iaitu cytokinesis yang mana di sini adalah cytoplasma mula membahagi dan membentuk dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induk. Okay, jadi itulah semua proses mitosis yang terlibat.
Okay, baik. Harapnya dah faham tentang mitosis. Okey, seterusnya kita sambung lagi dengan proses meiosis. Okey, apa itu meiosis? Meiosis ialah proses apabila sel membahagi menjadi 4 sel anak yang tidak seiras dengan setiap satunya mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey, kalau mitosis tadi, dia menghasilkan 2 sel anak dan seiras dan bilangan kromosomnya adalah sama. Manakala untuk meiosis, berbezalah. Okey, seterusnya, meiosis berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet bagi pembiakan seks. Okey. Kalau kita tengok tadi, kalau mitosis dia berlaku pada sel soma, iaitu keseluruhan badan kecuali organ pembiakan. Okey, seterusnya dalam manusia, dia berlaku di testis, dalam testis lelaki dan juga bagi perempuan dekat ovari. Okey, dalam tumbuhan berlaku dalam enter dan juga ovari. Okey, kita akan tengok proses yang berlaku dalam meiosis menggunakan animasi ini. Okey, ini ialah proses meiosis, iaitu proses di mana sel membahagi menjadi 4 sel anak yang tidak seiras dan setiap satunya ada separuh bilangan kromosom daripada sel induk. Okey, meiosis akan berlaku dalam 2 peringkat, iaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Okey, ini adalah sel dan ada 4 fasa yang berlaku semasa meiosis 1 dan meiosis 2. Nak senang kita guna kod PubMed, iaitu P untuk profasa, M untuk metafasa, A untuk anafasa dan T untuk telofasa. Jom kita dengar apa penjelasan bagi setiap fasa tersebut. Profasa 1 bermula apabila kromosom berpintal dan memendek. Setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar. Kromosom-kromosom homolog berdekatan dengan pasangan masing-masing melalui proses sinapsis. Salah satu kromosom dalam pasangan homolog berasal daripada induk jantan dan satu lagi daripada induk betina. Setiap pasang terdiri daripada 4 kromatik yang disebut bivalent atau tetrad. Pertukaran segmen tertentu rantai DNA antara 2 kromatik yang bukan kembar berlaku. Proses ini dikenali sebagai pindah silang. Tapak kromatik bersilang disebut kiasma. Pindah silang berbentuk kombinasi gene yang baru dan menghasilkan variasi dalam sel. Nukleolus dan membran nukleus menghilang. 2 pasang sentriol bergerak ke kutub yang bertentangan. Gentian gelendung terbentuk di antara 2 sentriol. Pasangan kromosom homolog tersusun di sata khatulistiwa. Kromatik masih terikat bersama di sentroma. Gentian gelendung mengecut dan menarik kromosom homolog berjauhan. Kromosom-kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Setiap kutub sel sekarang mempunyai satu set kromosom sahaja. Gentian gelendung mula menghilang ketika ini. Membran nukleus baru terbentuk dan nukleolus muncul semula. Sitokinesis berlaku untuk menghasilkan 2 anak sel haploid kerana nukleus hanya mengandungi satu set kromosom. Meiosis 2 mengikut sejurus selepas sitokinesis. Meiosis 2 atau pembahagian nukleus kedua juga dibahagikan kepada 4 fasa, iaitu profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Pada peringkat ini, 2 sel anak bersedia untuk membahagi.
Membran nukleus dan nukleolus mula menghilang. Gentian gelendung mula terbentuk dalam setiap sel anak. Kromosom mula bergerak ke sata khatulistiwa. Metafasa 2 bermula apabila kromosom tersusun pada sata khatulistiwa. Kromosom terdiri daripada kromatid kembar yang terikat kepada gentian gelendung pada sentroma. Sentroma kromatid kembar mula membahagi. Pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan di sepanjang gentian gelendung. Di kutub, kromosom melepaskan pintalan dan memanjang semula. Membran nukleus dan nukleolus baru terbentuk semula. Telofasa 2 berakhir dengan proses sitokinesis yang menghasilkan 4 sel anak haploid yang akan menjadi gamet. Okey. Seterusnya, kita akan tengok persamaan dan juga perbezaan antara mitosis dan juga meiosis. Okey, kalau kita tengok pada peta tersebut, kita akan dapati bahawa ada dua persamaan antara mitosis dan juga meiosis, iaitu kedua-duanya berlaku proses replikasi DNA dan kedua-duanya merupakan pembahagian sel. Okey, manakala terdapat 6 perbezaan antara mitosis dan juga meiosis, iaitu mitosis berlaku di sel soma, manakala meiosis berlaku di sel pembiakan. Okey, seterusnya mitosis menghasilkan 2 sel anak, manakala meiosis menghasilkan 4 sel anak. Okey, seterusnya mitosis tiada pindah silang, manakala meiosis ada proses pindah silang semasa peringkat profasa 1 tadi. Okey, pindah silang ni penting ni untuk menghasilkan variasi di kalangan spesies. Okey, seterusnya sel anak seiras dari segi genetik itu untuk mitosis, manakala untuk meiosis sel anaknya adalah berbeza dari segi genetik. Okey, ini sebab apa ni? Sebab ada kaitannya dengan kalau mitosis ni bilangan kromosom sel anaknya adalah sama dengan sel induk. Sebab tu sel anak dia seiras. Okey, manakala untuk meiosis, bilangan kromosom sel anak adalah separuh sahaja daripada sel induk. Sebab itulah dia berbeza dari segi genetik. Okey, dan kalau dilihat di sini, mitosis tadi sebab dia tiada pindah silang, maka tidak berlakulah variasi. Okey, manakala untuk meiosis sebab ada pindah silang semasa profasa 1 tadi, maka adalah variasi. Okey, so itu adalah beberapa persamaan dan juga perbezaan antara mitosis dan juga meiosis. Okey, di sini, ini ialah kepentingan proses pembahagian sel, iaitu mitosis dan juga meiosis. Okey, untuk mitosis, kepentingan yang pertama ialah asas kepada pembiakan asexual. Okey, asexual ni yang berlaku pada contohnya pada ameba. Untuk membenarkan organisma membesar dan menggantikan sel yang mati. Samalah macam kita sebagai manusia kan, daripada sperma bergabung dengan ovum tu, selepas tu dia mengalami proses mitosis untuk berkembang menjadi embrio, seterusnya zygote dan juga fetus, seterusnya menjadi baby. Kemudian membesar menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga orang tua. Jadi semuanya adalah melibatkan proses mitosis, proses membesar dan juga menggantikan sel-sel yang mati ataupun rosak ni. Contoh kat sini kalau awak nampak ni adalah sel kulit manusia yang rosak. Okey, dan kat sini berlaku proses mitosis, dia akan top up dan diganti sel yang baru. Okey, kemudian kepentingan lagi proses mitosis adalah untuk mengekalkan bilangan kromosom dalam sel. Dalam sel apa? Sel soma lah. Dari satu generasi ke generasi yang
lain. Okey, seterusnya untuk memastikan bilangan dan jenis kromosom adalah sama antara sel induk dan juga sel anak. Okey. Seterusnya, memastikan semua sel dalam badan mempunyai kromosom yang diploid. Maksudnya tak berbeza lah. Kalau kulit manusia macam ni, dia akan terhasil macam ni juga untuk yang baru. Okey, sebabnya sel anak yang baru terhasil ni dia sama macam sel induk macam tu. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada kepentingan meiosis. Okey, dianya adalah menyebabkan berlakunya variasi. Kenapa? Sebab ada proses pindah silang tadi. Jangan lupa pada peringkat profasa 1. Okey, jadi bila ada pindah silang berlaku pertukaran bahan genetik, maka di sini berlakunya variasi, iaitu kepelbagaian di dalam sesuatu spesies. Okey, yang kedua adalah memastikan penghasilan gamet adalah haploid. Haploid ni bermaksud separuh daripada bilangan kromosom daripada sel induk. Okey, kenapa? Untuk membolehkan ciri-ciri yang berbeza digabungkan untuk generasi seterusnya. Okey, dan untuk kat sini mengekalkan bilangan kromosom dalam setiap generasi. Okey, lupa saya nak bagi tahu tadi, untuk kepentingan mitosis ni, yang untuk menggantikan sel-sel yang mati dan juga untuk pembesaran tadi, kalau kita tengok pada manusia dia berlaku pada sel soma lah, proses pembesaran. Okey, tapi untuk tumbuhan dia berlaku di tisu meristem, iaitu pada hujung akar dan juga pucuk tumbuhan. Seperti yang inilah, kalau nampak ni. Ini hujung akar dia dan juga hujung pucuk. Kat sini berlakunya proses mitosis juga. Okey. Manakala kalau untuk proses meiosis tadi, dia menghasilkan gamet kan. Gamet ni apa? Untuk lelaki kita ada sperma, manakala untuk perempuan kita ada ovum lah. Jadi kalau nampak kat sini, untuk sperma kita ada bilangan yang haploid, iaitu kalau manusia haploidnya adalah separuh kan. Manusia ada 46 kromosom, jadi separuhnya adalah 23. Jadi bila bergabung dengan ovum 23, maka hasilnya adalah 46. Sebab itulah dia membolehkan, dia mengekalkan bilangan kromosom dalam setiap generasi. Macam tu. Jadi manusia tak adalah lahir generasi pertama 46, tiba-tiba generasi kedua 92. Tak adalah, pelik pula kan. Jadi manusia kekal 46 daripada dulu sampailah sekarang. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih.